أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، وأطلق به ألسنتنا، وقوي به جناننا، واسرع به أفهامنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan kita, mengizinkan kita untuk sekali lagi bersama di pagi ini, hari Selasa, pagi Selasa 19 bulan Disember 2023 ya. Kita masih lagi berkongsi kepada ayat 16 Al-Baqarah, dan kita melihat kalimah ad-dalalata ya, iaitu dia adalah maf'ulun bih atau objek ya kepada kalimah yang sebelumnya ishtarau ya. Ishtarau itu maknanya mereka membeli ataupun mereka menukar ya, mereka membuat pertukaran, iaitu mereka mengambil ad-dalalata, dan dengan pertukarannya dibuat dengan apa? Kalimah yang selepas tu, iaitu bil huda ya. So kita tengok dalalata dulu. Kita selesaikan hari ini pembentukan kalimah dalalata. Saya kongsikan skrin seperti biasa, dan semalam kita telah pun melihat kupasan ataupun penerangan kepada kalimah ad-dalalata tu daripada maklumat-maklumat yang kita kumpulkan daripada dua digital Al-Quran, iaitu Al-Quran Tafsir dan Perkata ni, bersama dengan korpus Quran.com. So kita telah buat penerangan dia, iaitu kita mengatakan ad-dalalata ni adalah isim masdar wazan satu, dan pembentukan kalimah tu ya, dia menggunakan kaedah yang panggilkan sama'i. Sama'i ni ialah kaedah dia tidak ada acuan ya. Dia tidak ada acuan, tetapi cara orang Arab bercakap yang menyebutnya kalimah tu. Jadi bila kita menulisnya, kita dengar cara orang Arab tu bercakap, dan kita akan tulis sebagaimana yang dibunyikan oleh orang Arab tu. Jadi ejaan dia mengikut ya yang diperkatakan oleh orang Arab, itu dipanggilkan sama'i. Dan dia juga isim ma'rifah, terdapat alif lam ta'rifah tu menunjukkan dia juga isim ma'rifah. Dan di hujung kalimah tu terdapat ta marbutah. Huruf ta marbutah tu yang menandakan dari aspek jantina. Kalimah ni mengambil jantina yang muannas ya, muannas. Dan ta marbutah juga menunjukkan dia bukan setakat muannas, tapi muannas yang mufradah, yang tunggal, bukannya dua orang, bukannya ramai, ataupun bilangannya adalah tunggal ya, itu dipanggilkan mufradah. Kalau dia jamak, dia akan bertukar, ta marbutah ni akan bertukar kepada alif dengan ta maftuhah. Itu tanda-tanda ya. Semuanya kita boleh belajar ya, mengenal tanda-tanda di dalam kalimah-kalimah Al-Quran. Okey, dan pada masa yang sama, ta marbutah ni mengambil baris fathah ya. Itu pun ada maklumatnya.
So bila ta marbutah tu mengambil baris fathah, bermakna dia juga memberi maklumat kepada kita yang kalimah ni adalah objek. Ya, objek tu dalam bahasa Arab dia dipanggil maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. So biasanya maf'ulun bih ni dia disabitkan oleh satu kalimah yang lain, iaitu kalimah kata kerja. Jadi kita terangkan dia sebagai objek, iaitu maf'ulun bih kepada kalimah ishtarau. Yang sebelum tu ada kalimah ishtarau tu, ishtarau itulah yang mengambil ad-dhalalata ni sebagai objeknya, ya. So bila dia objek, so dia akan mengambil i'rab yang mansub, ya, mengambil i'rab yang mansub, ya. Apakah tanda mansubnya i'rab tu? Kita akan lihat huruf terakhir itu mengambil baris atas, ya, ta marbutah mengambil baris, itulah tandanya dia objek dan i'rabnya adalah mansub, ya. Dan daripada maklumat yang berikan, kita telah dapat memberi makna kepada ad-dhalalata tu ialah kesesatan, ya, kesesatan. Jadi hari ini kita terus uh, bahaskan dia untuk mengenal dia dengan lebih tepat lagi, ya, dan lebih terperinci. Kita akan buat dua perkara, ya. Ini penerangan kita dah selesai. Kita cuma pecahkan dia dalam bentuk komponen, ya. Macam apakah komponen-komponen yang terlibat di dalam pembentukan kalimah ni, dan kita akan buat proses pembentukan kalimah tu. Doktor, nak tanya, kalau objek tu bukanlah perkara utama kan? Perkara Bukan. utama ke? Tidak. Objek bukan perkara utama. Kalau ada objek, pelaku tu yang perkara utama. Oh, okey, okey. Objek perkara kedua, ya. Dalam segi tata bahasa, objek ni dia secondary, dia bukan primary. Primary dia masih lagi pelaku. Sebab tu pelaku sentiasa mengambil i'rab yang marfu', nominatif, ya. Jadi objek sentiasa mengambil mansub. Mansub ni bahasa Melayu dia accusative. So accusative ni dia orang kedua kepada orang yang pertama, fa'il. So fa'il adalah subject matter. Orang yang nak kita, yang paling penting dalam cerita tu ialah orang yang melakukan perbuatan tu. Okey, okey, doktor. Terima kasih. Okey, ya. So sekarang ni kita pergi ke leksi logos terus, ya. Kita akan buat dua perkara, iaitu ad-dhalalata. Kita pecahkan dia kepada komponen supaya tuan-tuan lebih mengenal dia dalam lebih terperinci detail, ya. So ad-dhalalata kita boleh type dia sajalah, ya. Hamzah bermula dengan hamzah wasal, lam. Lam tu tidak ditandakan sukunnya sebab dia menyebabkan dot huruf syamsiah, ya. Jadi kita tidak sukunkan lam, tapi kita tasydidkan dot tu. Ad-dhala, dot baris atas lah. Lepas tu lam baris atas diikuti dengan alif kecil, ya. Penulisan Rasam Osmani dia menggunakan alif kecil, jadi kita gunakan alif kecil. Ad-dhala, lam baris atas, lepas tu ta marbutah baris atas. Itu kalimah di dalam apa, ya, di dalam ayat itu ad-dhala lata. Jadi kita pecahkan dia, ya, komponen. Kita buatkan arrow terbalik yang menunjukkan ad-dhalalata ni adalah dibangunkan daripada ataupun mempunyai beberapa komponen, ya, yang membentuk ad-dhalalata tu. Kita kopikan dia dan kita akan pecahkan kepada beberapa. Pertama sekali, komponen yang awalan tu, kita dalam takrifah tu adalah satu komponen, ya, satu komponen. Kemudian ad-dhalala tu satu komponen yang ad-dhalala sebenarnya, sebab kita sudah asingkan alif lam ta'rifah,
So dia sudah menjadi komponen yang nakirah. Maknanya alif lam ta'rifah yang bila kita gabungkan dengan komponen kedua dalam bentuk nakirah. So nakirah dia tidak boleh lagi berbaris tanpa tanwin. Ya. Nakirah kena ada tanwin. Tetapi komponen asal kepada kalimah dolalah ni bukannya baris atas. Ya. Komponen asal dia adalah marfu'. So kita masukkan default dia ataupun asalnya ialah baris hadapan. Ya. Dolalun. Itulah dolalun. Lepas tu kita tambah saja ta marbutah tu. Ta marbutah tu asalnya ialah tun lah. Itu dia asalnya. Ini asal. Komponen kita panggil ni komponen asal. Ya. Jadi bila kita melihat satu kalimah tu, kita tahu apakah sebenarnya komponen asal yang digunakan untuk membina kalimah itu, ya. Ini belum lagi pembinaan dia, pembinaan lagi detail lah. Ini hanya komponen saja, pecahan-pecahan yang terdapat di dalam kalimah tu, ya. Kalau saya besarkan sikit, tuan boleh dapat lihatnya. Ad-dalalata, ad-dalalata adalah komponennya. Pertamanya dia yang bahasa Inggeris dipanggilkan prefix, ya. Di awalan tu terdapat alif lam ta'rifah, syamsiah kita panggil, ya. Lepas tu kita yang komponen kedua di tengah tu ialah dolala tu sebenarnya asalnya ialah dolalun. Ya. Apabila dia bergabung dengan ta memutah, dia bertukar kepada latun. Lun akan menjadi latun. Ya. Lepas tu komponen yang akhir sekali itu ialah ta memutah yang menunjukkan kalimah tu mengambil gender muannas. Ya, asal dia pun marfu' juga yang dhammatain, ya. Sehinggalah bila dia bergabung tu dia apa dia digugurkan tanwin dia tu. Okey, so sekarang kita terus buat pembentukan kalimah. Pembentukan kalimah bermula daripada 3 huruf akar, ya. Kita labelkan dia iaitu pembentukan kalimah fa mim ba nun ta waw qaf kaf nun, ya. Pembentukan kalimah kalau nak guna bahasa Melayu kita gunakan kaf lam mim ha. Kalau nak guna bahasa Arab kita tukar ha tu kepada ta marbutah, ya. So sekarang ni kita nak membina kalimah ad-dalalata tu supaya kita akan melihat dengan lebih terperinci, ya. Komponen saja tidak mencukupi, ya. So kita okey, kita sukun dulu, colonkan dulu dan kita mulakan dengan 3 huruf akar. Dua cara tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat 3 huruf akar. Pertamanya, di kalimah sendiri sebenarnya tuan-tuan boleh lihat, ya, 3 huruf akar di mana dot, lam, lam, ya. Kita boleh lihat di kalimah itu sendiri pun sebenarnya kita sudah boleh mencari, ya, 3 huruf akarnya. Terutamanya bila kita pecahkan kepada komponen tu lagi senang. Tengok komponen utama kepada ad-dalalata ni ialah dalalun. So di situ terdapat huruf dot, ya, dan terdapat huruf lam dan satu lagi lam. Bermakna itulah 3 huruf akar dia, dot, lam, lam, ya. Dot, lam, lam. So kita ambil dot, lam, lam. Yang ni tadi kita dot ni kalau dia sebelum bergabung kita hilangkan tanda tasydid, ya. Dia tak perlu tanda tasydid sebelum dia bergabung. Dia hanya bertasydid tu apabila dia di dalam kalimah yang sudah bergabung dengan alif lam ta'rifah, ya. So bila menulis sebagai komponen tak perlu ditasydidkan dot tu. Jadi kita mula dengan dot, lam, lam, dot, lam, lam. Itulah 3 huruf akar, ya, 3 huruf akar.
Kemudian dia menjadi kata dasar, uh, gabungkan tiga ni. Semua ni huruf sahihah. Jadi bila sahihah dia tak ada pertukaran huruf. Ya, kalau huruf illah saja yang dia bertukar, tetapi sahihah dia huruf tu masih lagi dikekalkan, cuma kita bariskan saja ya. So dot lam lam ni kita bariskan dia kita dan gabungkan, ataupun kita gabung dulu dan kita bariskan dia ya. Jadilah dot lam lam tu mengambil dot mengambil baris atas, lam mengambil baris atas juga, dan lam satu lagi pun mengambil baris atas. Yang inilah kata dasar. Uh, ini huruf yang ada lam dengan lam ni dia panggilkan huruf yang mempunyai huruf berganda. Lam mudha'afun yang dipanggilkan harfun ataupun kalimah mudha'afun yang berganda. So biasanya apa berlaku apabila dia berganda, lam dengan lam tu akan disatukan ya menjadi lam yang bertasydid. Itu kaedah dia ya. Kaedah apabila ada huruf yang berganda, dia akan disatukan menjadi huruf yang bertasydid. So bila dia tasydid, dia akan gugurkan satu daripada huruf lam tu dan ditasydidkan dengan baris huruf yang kedua. Huruf lam kedua ni baris atas, jadi dia akan mengambil tasydid dan baris atas. Dan huruf yang pertama tu digugurkan. Tu dia jadilah dhalla. Ya. Itu dia punya kata dasar. Maknanya bila kita membahaskan kata dasar, dia boleh mengambil dua bentuk. Satu, dhalala. Kemudian dhalala tu akan menjadi dhalla. Untuk melihat apakah tiga huruf, kita akan tengok daripada dhalala. Sebab kita nak menggunakan tiga huruf dalam kata dasar tu untuk membentuk kata terbitan. Ya. So, dhalla adalah kata dasar sudah ada makna. Kata dasar mesti diberikan makna supaya lengkap ya proses tu. So dhalla bermakna apa? Sesat. Ya, kalimah yang pertama dibangunkan daripada kata dasar ni di dalam Al-Fatihah ayat ke-7, waladhdallin. Ya, waladhdallin dalam bentuk isim fa'il. Wazan satu yang jamak. Ya, dan majrur. Itu waladhdallin ya. Dia daripada apalah daripada kata dasar yang sama iaitu dhalla ni. Dan dia ada makna dalam Al-Fatihah kita pun sudah tahu mana iaitu waladhdallin ialah dan tidak juga orang yang sesat. Jadi dia dhalla ni mesti membawa makna yang berkaitan dengan sesat dalam bentuk kata kerja. Ya. Jadi dhalla maknanya apa? Sesat ataupun menyesatkan ya. Kita ambil yang senang lah, sesat lah. Sesat pun kata kerja juga ya, sesat. Maknanya dia tu yang sesat ya. Dia sesat pun dalam bentuk kata kerja. Kalau nak lebih kemas, menyesatkan. Kalau dia menyesatkan orang lain, itu kita panggil menyesatkan lah. Kalau dia tu sendiri buat perkara yang sesat, so kita kata dia sesat. Okey, dan kita teruskan dengan apa? Kata terbitan untuk membentuk ad-dhalalah ni sebenarnya ya, yang ni lah. Dhalalun ni yang tuan-tuan lihat dalam komponen tadi, itulah sebenarnya kata terbitan dia. Ya, kita ambil yang itu, kopikan dia, bawa ke sini. Dan kita masukkan faedah dia, iaitu sama'i ya, dia tidak ada komponen. Dia tidak dhalalun tu tidak dibentuk melalui komponen, tapi dia dibentuk melalui percakapan orang Arab yang dipanggilkan sama'i ya. Sama'i itu orang Arab cakap, nak cakap apa?
kesesatan apa dia bunyikan dhalalun. Jadi kita je mengikut dhalalun, itu dipanggilkan sama'i, ya. Kalau setengah kalimah lain dia ada acuan dia, macam ad-dhalin dalam surah Al-Fatihah tu dia ada acuan tu, ya, sebab dia adalah isim fa'il wazan satu. Itu acuan dia ialah fa'ilun, ya, jadilah dhalilun, ya, mengambil acuan fa'ilun, dia jadi kata terbitan dhalilun. Kemudian dijamakkan dia, kemudian dimajrurkan dia menjadilah ad-dhalin, ya. Tetapi di sini dia tidak ada acuan, ya. Kesesatan orang Arab cakap apa? Dhalalun. So ini adalah kata apa? Kata terbitan. So kata terbitan sudah ada makna lah. So kita berikan makna dia sekali. Kepada dhalalun ialah kesesatan. Ini sudah jadi bentuk isim. Dhalla bentuk kata kerja. So makna yang berkaitan tetapi lain bentuk dia, ya. Lain bentuk dia. Okey. So dhalalun adalah kesesatan. So kita ambil kaf, sim, alif, ta, nun. Kesesatan. Kesesatan ni sudah mengambil bentuk isim masdar, ya. Doktor, nak tanya fungsi alif kecil tu apa fungsinya, doktor? Fungsi dia sebab dia disebut dengan ada alif, dhalalun. So kena masukkan alif. Oh, Sebab orang Arab bunyi dia dhalalun, bukannya dhalalun. Ya. Jadi bila dia dhalal lam tu panjang, bermakna ada alif lah. okey, okey. Dia tu dipanggilkan sama'i. Apa saja orang Arab cakap, kena ikut caranya. Macam kitab tu dia sebut kitabun pun ada alif kecil juga. Ta tu dipanjangkan, dia baca panjang 2 harakat tu, masukkanlah alif. Kalau tak ada masukkan alif, tak jadi. Dia jadi kitabun. Yang ni kalau tak ada alif, dia jadi dhalalun. Orang Arab tak cakap dhalalun, dia cakap dhalalun. Jadi panjangkanlah dengan alif kecil tu. Okey, terima kasih, doktor. Alif kecil ni sebenarnya apa? Rasam Osmani, ya. Kalau asalnya, kalau kita nak masuk asal dia dhalalun ni, dia begini, dia alif biasa je. Ya. So kita buat satu step lagi supaya kita nanti faham, ya. So kalau kita nak masuk ni, kita masukkan makna ni kepada yang asal dia, ya. Potong sini, masuk ke sini makna. So asalnya ialah bukannya alif kecil, alif ni ialah alif biasa je. Lepas lam ialah alif, dia asal macam tu je. Ya, lepas tu dilikan tu jadilah dhalalun. Kata terbitan asal dia macam ni. Ya, dhalalun. Kemudian tapi dalam resam Osmani dia akan tukarkan alif tu kepada alif kecil, jadilah dhalalun yang kita lihat dalam kalimah tu, ya. Nah, maknanya penulisan kalau alif biasa pun betul juga. Cuma penulisan lama dipanggilkan resam imla, ya. Resam imla tu digunakan alif saja, bukannya alif kecil. Okey, so maknanya dhalalun ni samalah makna dia kesesatan lah, ya. Cuma ditukar letak alif kecil saja menggantikan alif yang biasa tu. Kemudian apa kita buat? Dia sebab dalam kalimah ayat tu kesesatan tu mengambil gender yang muannas, ya. So dhalalun tukarkan kepada muannas, ya. So apa kita buat untuk tukar muannas, dia akan jadi kaedah dia macam ni, ya. Dhalalun tambah ta marbutah yang untuk matain tadi. So bila dia berlaku macam ni, lun dengan tun dia akan menjadi latun. Itu dia punya kaedah dia. Kopikan dia, bawa ke sini. Apa saja yang huruf yang ada un,
ya, bertambah dengan ta marbutah yang juga un ataupun tun, dia akan jadi atun. Kalau lun dengan tun jadi latun. Kalau mun dengan tun jadi matun. Kalau run dengan tun dia akan jadi ratun. Itu dia punya kaedah saja. Ya, tak senang, tak susah nak ingat. Jadi apa kita buat? Yang huruf yang pertama tadi kita tukar kepada baris atas saja. Ya, huruf yang pertama di hujung ni tadi bila bertemu dengan ta marbutah tu kita tukarkan dia kepada baris atas saja. Jadilah dolalun dengan tun jadi dolalatun. Ya, dolalatun kemudian kita makrifahkan dia. Sebab dia ada penambahan makrifah tu, kita buat satu step lagi. Kita tambah di awalan tu hamzah wasal dengan lam. Ya, lam uh, ta'rifah syamsiah. Dia sekarang ni nakirah, tetapi di dalam ayat dia mengambil bentuk makrifah, jadi kena masukkan alif lam ta'rifah. So bila memasukkan alif lam ta'rifah bertemu dengan huruf syamsiah, lam ni jangan disukunkan, ya. Kalau disukunkan itu bukannya syamsiah, itu qamariyah. Jadi tak payah letakkan sukun, gabungkan dia. Bila bergabungkan, dot tu akan ditasydidkan. Ya, dot ni kena tasydidkan dia sebab dia sekarang ni sudah bergabung dengan lam. Lam syamsiah ni dia akan masuk ke dalam dot. Ya, sebab dia melibatkan hukum idgham syamsi. Idgham syamsi maknanya lam ni akan dimasukkan ke dalam dot. Lam tidak lagi disebut. So bila kita menyebutnya, kita hanya hamzah wasal terus sebut pada dot. So sebab itu dot ni perlu kita tasydidkan dia. Jadilah ad-dhalalatu, ya, ad-dhala bila ada alif lam syamsiah jadi tanwin tu kena gugur. Dia menjadi dhammah saja, ad-dhalalatu. Ya, dhalalatun bila ditambah alif lam syamsiah dia akan menjadi ad-dhalalatu, ya. Dia tidak lagi nakirah, so dia tidak boleh mengambil tanwin. Dan akhir sekali bagaimana dia menjadi ta. Jadi buat satu lagi step, dia menjadi ta sebab dia ada kalimah ishtarau sebelumnya. So kita masukkan ishtarau tu untuk menunjukkan ad-dhalalatu bertukar kepada ad-dhalalata. Ya, semalam kita dah buat sebelum ni ishtarau, iaitu hamzah wasal juga, lepas tu shim yang sukun, ta baris atas dia wazan ke-8. Lepas tu ra baris atas. Lepas tu waw. Waw tu bila ada ad-dhalalatah dia sudah mengambil baris dhammah diikuti dengan alif ziyadah. Lepas tu barulah masukkan kalimah ad-dhalalatu di sini dan dia menjadi objek kepada istarau. Dia kena mengambil i'rab yang mansub, jadi ta tu kena dibaris fathahkan. Jadilah dhalalata, ya. Lengkap dan kena ada letakkan kalimah istarau ni. Kalau kita tulis dhalalata saja tanpa istarau ni, dia tidak memberi penerangan yang kemas, ya. Kita pun pelik, kenapa di sini ta baris atas. Tapi bila kita ada letakkan kalimah kategori istarau tu baru kita faham. Ya, dia ni adalah objek kepada istarau, jadi dia perlu mengambil i'rab yang mansub dan tanda i'rab yang mansub ta marbutah tu di fathahkan, ya, dibariskan dengan baris fathah, ya, kerana dia mu'rab, dia boleh bertukar baris, kita letakkan baris. Ada juga kalimah yang tidak mengambil baris atas, ya. Yang kalimah yang mabni
mansub dia tak ada nampak baris atas. Ada juga. Maksud dia peranan guru alik ziyadah sebelum tu lah doktor. Yang memansubkan dia. Tak. Boleh cakap atau tak boleh cakap itu ya? Tak boleh. Oh, Yang memansub bukan ahli ziyadah. Memasukkan kata kerja tu. okey doktor, okey. Ha, saya buat pintu. Bukan? Pintu Ya. objek sebab buatan. Saya buat dia. Okey. Bukannya ahli ziyadah. Ahli ziyadah tu tak ada fungsi pun. Sebab tu dinamakan ahli ziyadah. Dia letak kat dalam tulisan saja. Dia tak berfungsi apa-apa sebenar pun ahli ziyadah ni. Ya. Wow tu? Yang berfungsi wow ni yang apa ni domain dia. Oh, Kalau tak ada fungsi dia ialah domain dia ya, kepada dia pelaku dia kepada kata kerja tu. Tapi ahli wow ziyadah tu lah. ya, Wow tu lah yang berfungsi dia. ya. Okey, okey. Ha, Okey doktor, terima ahli kasih. ziyadah tu Oh, tak saya ada tak nampak. ada fungsi apa-apa. Cuma dia dituliskan sekali. Dia tak boleh tulis wow saja tak boleh. Dia kena datang sekali ni kan. Ahli ziyadah tu. So kita boleh Maks- berikan Maksud dia doktor, bila dia jadi maksub tu, kita mesti cari kenapa dia jadi maksub macam tu ya? mesti Kita ada sebab. mesti ada sebab dia ya? Okey doktor, saya faham. Ha. Terima kasih. Bila mansub tu selalunya objeknya yang paling banyak kes dia objek, banyak lagi kes mansub yang lain ya. Tetapi dalam konteks ni dia mansub kerana dia adalah objek kepada istarau. Perbuatan istarau ni ada objek dia iaitu ad-dalalah. Dia membuat sesuatu. Sesuatu tu jadi objek lah. Jadi kita terus dah boleh beri makna ya, iaitu apa kita dah buat sebelum ni. Istarau tu waw al-ziyadah tu menunjukkan maknanya mereka. Mereka. Ya, ramai. Ya. Apa mereka buat? Ishtara asalnya maknanya menukar. Menukar. Mereka menukar. Apa yang mereka tukarkan tu ialah ad-dalalah, kesesatan. Ya. So dalam konteks ni, kita akan tukarkan menukar tu kepada mengambil, lebih lebih tepat. Ya. Kalau menukar ni macam dia tolak ad-dalalah pun menukar juga. So dia mana dia maksud tu menukar tu dia ambil ad-dalalah, dia tolak huda selepas tu. Jadi dia menukar kesesatan tadi, mana dia kesesatan kat sini, boleh copy ya. Okey. So menukar ni kita tukarkan kepada dia mengambil kesesatan. Ya, kita kena pergi lecture logos Jawi sebab nga tak ada dalam Arab. Ya, kita ambil Jawi dia. JKL dan kita type mengambil dalam lesen logo Jawi ni ma, mim, nga, mim, ba, ya, lam. Mengambil. Ya, so kopikan dia pergi tempat tadi dan masuk dia menukar ni, kita lebih tepatnya ialah dia mengambil. Sebab pertukaran ni dia boleh jadi mengambil ataupun menolak. Itu pertukaran. So yang kesesatan ni orang ni dia ambil kesesatan. Kemudian ayat seterusnya itu bil huda dan dia dengan petunjuk. Itu maksudnya dia ambil kesesatan, lepas tu dia lepaskan petunjuk tu. Itu dia masukkan menukar yang asal mana dia istarau tu. Okey, cukup untuk hari ini. Kena ada telah doktor sebab dia madi. Mereka telah Okey, betul mengambil ya. kesesatan. Sebab dia madi, kita masuk elemen masa dia sekali. Telah, sebab cerita ni telah berlaku, jadi kita masuk elemen masa dia. Mereka telah mengambil kesesatan. Ya. Besok kita akan sambung bil huda tu. Jadi dia akan memberi makna keseluruhannya dengan kesesatan, dengan petunjuk. Maksud bil huda tu maknanya
dia tolak petunjuk, dia ambil kesesatan. Jadi dengan perbuatan mereka tu, mereka dalam kesesatan, ya, dan tidak mendapat petunjuk. Okey. Kalau kita nak labelkan sebagai rujukan, dia ni adalah ayat 2, surah kedua ayat 16, dan kalimah dhalalata ni ialah kalimah yang keberapa, ya? 1, 2, 3, 4. Okey, masukkan dia kalimah yang keempat. Sebagai rujukan untuk kita simpan dia, masukkan dalam screenshot. Kalau kita nak guna, kita boleh juga simpan dia dalam, tekan save ni saja. Ya, kalau kita nak copy dia semula, boleh tekan save ni. Simpanlah mana-mana dalam bookmark pun boleh. Biasanya kita simpan dalam download. Ya, masukkan dalam download ni, klik download ni dan save. So lain kali kita boleh cari kat situ, ya, dia punya simpanan tu. Kalau kita nak simpan sebagai image, kita tekan print screen, dia simpan dekat screenshot. Ya, itu cukup untuk perkongsian kita hari ini, ya, untuk menerangkan ad-dhalalata, dan besok kita sambung dengan bil-huda, barulah maknanya penuh, sempurna. Istarah tu barulah lengkap. Sekarang ni baru separuh jalan je, ya. Orang-orang yang menukar ataupun mengambil kesesatan dengan petunjuk, ya. So bila ada petunjuk tu, dan baru kita tukar balik kepada menukar kesesatan dengan petunjuk, ya. Sekarang ni kita hanya ad-dhalalatahnya, kita kata dia mengambil dulu, ya. Okay. Nanti nak minta tolong tulis kaedah pertukaran tu. Dhalalata jadi Tukaran apa? tu yang Yang ni, ya, ada ni apa? Lun dengan tun jadi latun tu, ya. Okay. Okeylah, boleh besok, ya. Kita akan ambil beberapa contoh lain lah, ya, yang apa, itu kaedah dia apa saja. Kalimah ni kita akan tukar pada baris atas saja. Kalau mun jadi ma, kalau nun jadi na, jadi natun, matun, ratun, rotun, apa lagi, katun, ya. Semua kaedah macam tu je, senang je. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal.